Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita teruskan lagi dengan sejarah tahun 6. Masih lagi unit yang keempat iaitu Rakyat Malaysia. Tajuk 11 Kita Rakyat Malaysia. Standard Gandungan 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia. Standard Pembelajaran 11.1.4 menjelaskan permainan tradisional masyarakat Malaysia. 11.7.7 menilai kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia. 11.1.5 menghuraikan cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia. 11.1.8 menunjukkan kebanggaan berkongsi kesenian tradisional rakyat Malaysia. Objektif pada hari ini, murid dapat menilai kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian masyarakat Malaysia dan menunjukkan kebanggaan berkongsi kesenian tradisional rakyat Malaysia. Baiklah, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 86 hingga 91. Okey, kita baca sama-sama. Dalam masyarakat tradisional, permainan tradisional menjadi aktiviti mengisi masa lapang. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, sepak raga menjadi permainan tradisi masyarakat. Antara permainan tradisional lain ialah layang-layang, gasing dan congkak. Jika sesuatu permainan diadakan di sesebuah kampung, penduduk kampung berdekatan akan berkunjung untuk mengambil bahagian atau memberikan sokongan. Keadaan ini merapatkan hubungan antara penduduk. Okey, permainan tradisional di Malaysia boleh dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama permainan anjung, permainan halaman dan permainan lasak. Apa dia permainan anjung? Permainan anjung ialah dimainkan di anjung rumah atau di dalam rumah. Pergerakan yang terbatas, contohnya batu seremban, congkak, weki, dam haji, tayam dan ziangki. Manakala permainan halaman pula ia memerlukan kawasan yang luas, pergerakan yang lincah dan aktif, contohnya tating lawi, ketinteng, gasing, sepak raga, kabadi, tibau dan sepak manggis. Manakala permainan lasak pula memerlukan kawasan lapang yang luas, pergerakan yang lincah, aktif dan lasak, contohnya main waw, mandi sungai dan menarik upik. Baiklah, kita tengok permainan anjung. Permainan anjung yang selalu kita mainkan sampai sekarang ialah contohnya batu seremban. Dikenali juga sebagai nama selambut. Permainan ini sering dimainkan secara berpasangan atau berkumpulan. Alat permainan ini terdiri daripada batu atau objek kecil yang lain berbentuk bulat. Permainan ini dapat mengeratkan persahabatan. Okey, selain daripada batu seremban, congkak juga adalah merupakan permainan anjung. Permainan congkak wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Permainan ini dimainkan secara berpasangan. Dahulu, lubang congkak dibuat di atas tanah. Biji congkak pula ialah biji getah atau batu-batu kecil. Kini, congkak diperbuat daripada kayu atau plastik dengan biji congkaknya daripada guli. Permainan ini membentuk interaksi yang baik. Okey, cikgu tahu kamu pernah main batu seremban dan congkak kan? Okey, ini permainan weki. Permainan berpapat ini dimainkan oleh 2 orang. Permainan ini hanya menggunakan biji-biji berwarna hitam dan putih sebagai penanda. Objektif permainan ini adalah untuk menguasai kawasan papan yang lebih besar daripada lawan. Permainan ini kaya dengan strategi apabila pemain berganti-ganti meletakkan biji hitam dan putih di atas persilangan grid garis. Okey, ini permainan ini adalah permainan masyarakat Cina. Okey, seterusnya dam haji. Dam haji ni memang biasa kamu mainkan. Okey, permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Dam haji memerlukan buah dam dan papan permainan yang berbentuk segi empat sama. Setiap buah dam boleh bergerak secara sendeng ke petak berwarna yang sama. Sama ada ke kiri atau ke kanan. Buah dam yang berjaya sampai di hujung papan lawan dikatakan naik haji dan boleh bergerak bebas. Permainan ini masih kekal sehingga kini dan berjaya memupuk kemesraan. Ni cikgu tahu kamu semua memang pandai main dam haji kan? Okeylah, baiknya. Seterusnya ialah permainan tayam atau padam. Ini permainan masyarakat India. Permainan ini sama seperti permainan dam ular. Lazimnya dimainkan oleh 2 hingga 4 orang.
Pemain akan bergerak mengikut angka buah dadu yang dilemparkan. Permainan ini dapat memupuk kemesraan. Okey, seterusnya ialah Xiangqi. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Permainan ini juga dikenali sebagai catur Cina. Permainan ini mengajar kita bertindak dengan bijak kerana pelbagai strategi perlu digunakan. Strategi ini dapat meningkatkan daya pemikiran pemain. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada permainan halaman. Okey, tadi permainan halaman ialah bermain di halaman rumah. Okey, yang pertama ialah permainan Tateng Lawi. Permainan ini turut dikenali sebagai capteh sepak bulu ayam atau jambak lawi. Tateng diperbuat daripada 3 atau 4 helai bulu ayam yang diikat pada kepingan getah atau kertas tebal. Kemenangan dikira berdasarkan tatengan terbajang. Ini maksudnya imbang apa? Bulu ayam tu. Bulu ayam tu kalau zaman cikgu pun pernah main juga. Bulu ayam tu ikat gunakan tiup getah basikal tu. Cikgu selalu buat macam tu. Lepas tu timbang. Siapa yang paling banyak timbang dialah yang menang. Okey, seterusnya ialah ketinting atau ting-ting. Permainan ini biasanya dimainkan oleh kanak-kanak. Gelanggang permainan dibuat dengan cara melukis petak-petak yang bersambung di atas permukaan tanah. Setiap pemain mestilah memiliki penanda masing-masing. Permainan ini dapat mengeratkan persahabatan. Ketinting ni cikgu tahu kau pun nak main kan. Lompat ambil buah dadu tu. Balik kan. Baiklah, permainan halaman seterusnya ialah permainan gasing. Gasing dimainkan dalam dua cara iaitu gasing uri daripada gasing pangkah. Gasing uri biasanya dimainkan untuk melihat dan menguji ketahanan gasing berpusing. Gasing yang mampu berpusing lama dikira sebagai pemenang pertandingan. Gasing pangkah pula dimainkan secara individu atau berkumpulan. Caranya dengan memangkah gasing kumpulan lawan supaya gasing pihak lawan pecah atau berhenti berpusing. Dalam permainan gasing terdapat 5 langkah iaitu melilit tali, melilit gasing, memusing gasing, memangkah dan mengangkat gasing. Permainan halaman yang seterusnya iaitu kabadi atau sadugudu. Kabadi ialah permainan laman bagi kaum India. Permainan ini dimainkan oleh dua pasukan. Satu pasukan akan menghantar penyerang kepada pihak lawan. Penyerang tersebut perlu menahan nafas dan melakukan perkataan kabadi. Penyerang juga perlu menyentuh salah seorang pemain pihak lawan. Pemain yang berjaya disentuh akan tersingkir. Mereka yang benar-benar lasak dan cergas serta mempunyai kekuatan fizikal sahaja mampu bermain kabadi. Permainan seterusnya, permainan tibau. Permainan tibau dimainkan ketika pesta kaul, perayaan selepas musim menua yang diraikan oleh etnik Melanau Sarawak. Tibau dibina daripada beberapa batang buluh atau pokok nibung atau kayu keras. Tibau berbentuk rak atau pemidang yang bertingkat-tingkat dan membentuk piramid. Kebiasaannya ketinggian tibau ini adalah 8 hingga 10 meter dan dibina dalam keadaan yang condong di atas tanah yang rata. Terdapat jutaian tali daripada rotan dan akan diayun seperti buaian. Kedua-dua bahagian ini perlulah dibina dengan kukuh demi keselamatan pemain. Pemain akan melompat bergilir-gilir ke atas tibau sehingga tibau tidak boleh berayun lagi. Macam ni main dia. Okey, ni cikgu pun tak pernah tahu permainan tibau ni. Okey, ini adalah permainan bagi etnik Melanau di Sarawak. Seterusnya, permainan sepak manggis. Sepak manggis terkenal dalam kalangan etnik Bajau di Kota Belud, Sabah dan diadakan ketika majlis keramaian. Pemain berdiri di dalam bulatan menghadap satu sama lain dan cuba menjatuhkan satu kotak yang dihias dengan kertas berwarna-warni. Kotak ini digantung pada tiang buluh setinggi 10 meter. Pemenang dihadiahi wang, barangan atau makanan yang terkandung di dalam kotak tersebut. Selain memeriahkan majlis, permainan ini mampu mengeratkan persahabatan. Seterusnya ialah permainan nasak. Okey, pada kebiasaannya, waw akan dimainkan oleh dua orang iaitu seorang akan memegang waw dan seorang lagi disebut juru anjung yang memegang tali. Apabila angin bertiup, tali akan ditarik melawan arus. Angin dengan cara mengulur dan menarik talinya sehinggalah waw tersebut terbang tinggi di udara. Waw dimainkan di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Johor sebagai satu rekreasi.
Reka bentuk wow selalunya bermotifkan awan larat dengan pelbagai warna yang menarik. Itu wow. Tapi kita kat sini biasa kita main guna layang. Tapi kalau sekarang pun layang-layang dah orang buat macam gunakan warna-warni kan. Zaman cikgu dulu masa kecil-kecil tengok main layang-layang. Bila layang terbang tinggi tengok putus pula. Geram je tengok dah tinggi-tinggi putus. Okey, baiklah. Permainan seterusnya. Tarik upih. Tarik upih dimainkan dengan menggunakan upih pinang tua. Daunnya akan dijadikan hulu atau tempat untuk menarik upih tersebut. Permainan ini dimainkan secara berpasangan. Salah seorang akan menjadi tukang tarik dan seorang lagi duduk di atas upih. Seronok macam main kelongsong. Okey, baiklah. Ini lagi seronok ni. Mandi sungai. Okey, aktiviti mandi sungai memerlukan kemahiran berenang dan menyelam. Kanak-kanak akan bermain kejar mengejar di dalam air. Kanak-kanak akan memanjat pokok-pokok besar di tepi sungai untuk terjun ke dalam sungai. Itu adalah antara permainan lasak atau permainan tradisional. Sebenarnya permainan tradisional ni dapat mengeratkan silaturahim antara kawan-kawan kamu kan. Bila kamu bermain, kamu akan jadi lebih rapat. Petang-petang main batu seremban ke, sepak raga, main wow kan. Itu semuanya. Kalau yang permainan lasak ni bahaya sikit sebab macam lasak kan kena betul-betul orang yang kuat saja. Lagi-lagi kalau mandi sungai, bahaya sekarang mandi-mandi sungai kan, boleh lemas. Okey, baiklah kita tengok pula buku teks muka surat 92 hingga 95. Cerita rakyat kebanggaan kita. Okey, kamu tengok buku surat 92 hingga 95. Mari kita baca dulu dialog perbualan dalam sebuah keluarga ini. Okey, kita baca sama-sama. Ayah, apakah cerita rakyat? Okey, cerita rakyat ialah cerita yang berbentuk cerita lisan. Cerita ini disampaikan dari satu generasi ke generasi dan seterusnya menjadi warisan dalam masyarakat kita. Cerita rakyat biasanya disampaikan oleh orang yang lebih tua seperti datuk, nenek, ibu bapa atau ketua masyarakat. Dalam masyarakat Melayu tradisional, terdapat tukang cerita untuk mempersembahkan cerita rakyat terutama dalam majlis keramaian. Cerita rakyat disampaikan untuk berhibur dan mendidik. Ada beberapa jenis cerita rakyat, antaranya legenda, mitos, cerita asal-usul, cerita jenaka, cerita binatang dan cerita hikayat. Semasa atuk kecil dahulu, cerita rakyat disampaikan oleh penglipur lara. Ada yang menggelarnya dengan nama lain seperti Tok Selampit atau Awang Batil. Betul kata atuk kamu. Antara cerita rakyat yang pernah nenek dengar ialah Angan-Angan Mak Jenin. Ada juga cerita rakyat tempatan yang lain seperti Putih Satumpung dan Putih Sejenjang. Kisah 6 orang buta melihat gajah dan doyan budak hidung terbalik. Itu antara beberapa cerita rakyat. Okey. Betul, Nek. Saya baru habis membaca cerita Angan-Angan Mak Jenin. Tidak sabar saya hendak bercerita kepada kawan-kawan saya. Itu adalah tentang cerita rakyat. Maksudnya cerita yang disampaikan dari satu mulut ke satu mulut secara lisan. Biasanya daripada generasi yang lebih tua kepada generasi yang akan muda. Okey, macam zaman cikgu dulu satu kita dengar cerita Sang Kancil kan. Cerita Mak Jenin. Sebenarnya cerita rakyat ni ada dia punya pengajaran dia. Antara dia contoh cerita Mak Jenin. Kita angan-angan kan, panjat-panjat pokok dia berangan jadi cahaya, tiba-tiba dia jatuh. Tu. Okey, mitos pula ialah cerita yang mengandungi unsur-unsur sejarah, awal kewujudan sesuatu suku bangsa atau kejadian-kejadian alam. Legenda ialah cerita yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah. Hikayat ialah cerita atau sejarah hidup seperti hang tua. Itu semua sebenarnya terdiri daripada cerita rakyat. Cerita rakyat itulah termasuk tu mitos lah tadi kan. Mitos, legenda, hikayat itu semua adalah termasuk dalam cerita rakyat. Cerita hang tua. Itu sebenarnya adalah cerita rakyat. Bagaimana hang tua 5 bersaudara. Baiklah, kita tengok pula petikan perbualan antara murid ini. Okey, kita tengok sama-sama. Kita baca sama-sama. Janet, ini buku awak. Saya seronok membaca kisah Angan-Angan Mak Jenin. Rupanya Mak Jenin ini seorang pemuda yang kuat berangan-angan untuk memajukan dirinya. Buktinya, dia memanjat pokok kelapa untuk menyara hidupnya. Ya, angan-angannya nampak munasabah. Bermula dengan mengambil upah memanjat pokok kelapa, dia mula merancang untuk berjaya. Dia akan membeli telur ayam dengan upah tersebut. Telur ini akan dieramkan. Apabila menetas, anak ayam itu akan dipelihara sehingga boleh dijual.
Hasilnya akan digunakan untuk membeli lembu dan kuda. Ketika sedang menunggang kuda inilah dia terjumpa Tuan Puteri dan ingin memikatnya. Saat inilah dia terjatuh dari pokok kelapa. Ha 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 ha, kelakar juga rupanya. Namun, ayah saya ada memberitahu supaya melihat cerita angan-angan Mak Jenny ini daripada pandangan yang positif. Bukankah angan-angan juga bererti cita-cita atau keinginan? Kalau kita hayati ceritanya, kita akan faham bahawa Mak Jenny seorang perancang yang baik. Dia tidak impikan kekayaan datang dengan mudah. Betul, Akid. Kita perlu berusaha keras untuk berjaya seperti Mak Jenny. Kita perlu berusaha dari peringkat bawah lagi, berjimat dan berfikiran jauh. Saya setuju, kita juga perlu bijak merancang dan berjiwa usahawan. Lihatlah Mak Jenny bersungguh-sungguh ingin menjadi usahawan pertanian dan terus memajukan dirinya. Wah, Akid dan Swilin, pandainya awak berdua. Saya juga ingin merancang dengan bijak. Bermula dari bawah, berusaha bersungguh-sungguh dan akhirnya berjaya. Nampaknya kita semua mempunyai impian yang sama. Ingin berjaya dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Tetapi jangan pula apabila berjaya, kita leka sehingga lalai dan akhirnya jatuh. Ha 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 ha. Okey, itu adalah pengajaran daripada cerita Mat Jenny. Maksudnya kita untuk berjaya kita mesti ada angan-angan. Tapi untuk mencapai angan-angan tu kita kena berusaha. Sebab tu sebenarnya dalam cerita rakyat ni, apa-apa cerita rakyat sebenarnya ada dia punya pengajarannya. Macam cerita Sang Kancil dengan Buaya. Apa pengajaran dia kan? Macam lagi cerita Hang Tuah. Apa pengajarannya cerita Hang Tuah dengan 5 bersaudara tu? Tu sebenarnya ada pengajarannya. Hikayat Merung Mahawangsa. Itu adalah satu cerita mitos ke legenda kan? Kamu tengok apa maksud, apa dia punya pengajaran yang ada di situ. Kamu boleh tengok, baca. Cari ke internet, baca dan fahami. Sebenarnya cerita rakyat ni banyak dia punya pengajaran yang boleh kamu dapat. Baiklah, kita tengok kepada soalan. Okey, soalan. Apakah maksud cerita rakyat? Tadi kamu dah baca. Apa maksud cerita rakyat tadi? Okey, cerita rakyat ni maksudnya ialah cerita yang disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu maksud cerita rakyat. Okey, apakah tujuan cerita rakyat dipersembahkan? Sebab apa? Okey, tujuan cerita rakyat dipersembahkan adalah untuk berhibur dan mendidik. Sebab sambil menghiburkan orang yang mendengarnya, dia juga mendidik. Dalam cerita rakyat tu banyak dia punya kebaikan. Okey. Soalan ketiga, pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengekalkan cerita-cerita rakyat ini? Apa pendapat? Ni cikgu nak tahu pendapat kamu apa dia kan? Okey. Baiklah, hari ini kita belajar tentang dua tajuk iaitu permainan tradisional di Malaysia dan juga cerita rakyat. Permainan tradisional di Malaysia ada terbagi kepada tiga iaitu permainan anjung, permainan halaman dan juga permainan lasak. Okey, kamu semua tahu permainan tu. Ada setengah yang kita tak tahu, kita boleh baca. Dan yang seterusnya ialah cerita rakyat. Dalam cerita rakyat sebenarnya ada pengajaran. Okey, itu untuk kesimpulan yang kita belajar pada hari ini. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.